Hai, Assalamualaikum semua. Okey, video kali ni Teh nak share dengan korang pengalaman seram yang Teh lalui sewaktu Teh sewa sebuah homestay di Port Dickson. Baru-baru ni Teh ada pergi bercuti dekat PD dan Teh tak beritahu lah homestay mana, dan Teh beritahu terus homestay tu sangat famous dan nak booking tu susah. Dari orang kata apa, orang kata kalau setiap minggu, setiap tahun dia asyik penuh je. Homestay tu siap dengan ada kolam lagi tau. Dan dia sempatlah booking 2 bulan sebelum dia nak pergi hari tu. Dan punyalah susah nak booking, akhirnya dia dapat pergi juga. Memanglah seronok dapatnya, sebabnya dekat rumah tu dia ada kolam dan dia memang buat family day lah hari tu. Dan kita orang pun sampai dekat sana around dalam pukul 1 tengah hari macam tu. Dan bila kita orang dapat kunci, kita orang dah masuklah, tengok persekitaran rumah. Okay, enjoy, dan anak-anak pun suka. Kawasan dia agak bersih, kemas, and then lagilah suka kalau ada kolam mandi kan. Swimming pool tu, sebabkan swimming pool tu kita orang nak gathering dengan family kan, happy-happy kan. So malam tu dalam pukul 12, lepas kita orang penat kan, buat barbecue semua, kita orang pun mulalah nak tidur malam. Dan masa tu dia pun start lah tutup pintu semua. Husband tolong tutup pintu semua. Dan kakak ipar dia pun datang dalam pukul 12 macam tu. Kakak ipar dia datang jumpa Teh. Dia kata, Teh nanti tolong tutup pintu tingkap dekat dapur. Masa tu Teh lupa dan Teh pun terus masuk bilik terus. Dan tak lama lepas tu dalam pukul 2 macam tu, Teh dengar ada sesuatu jatuh dekat dapur. Dan Teh pun, rumah tu satu tingkat je, dan dia ada lebih kurang 4 bilik. Agak besar juga rumah homestay tu. Dan Teh pun dengar tu, Teh pun buat tak tahu je lah, macam malas lah nak fikir, sebab Teh rasa bukan rumah kita kan. So Teh macam biar je lah. Tak lama lepas tu Teh dengar ada orang masak. Dan Teh macam, siapa yang masak kan? Sebab Teh yang plan nak pergi homestay tu. So Teh yang ketua dekat situ kan. So Teh macam, bangunlah, takut ada orang lapar kan. So Teh pergi nak prepare makanan ataupun nak tolong lah. So Teh pun keluar Teh tengok lampu tutup, semua tertutup. Dan macam, tadi aku dengar dan macam tak apalah, Teh pun buka pergilah tengok dekat dapur tu. So bila Teh keluar bilik tu, Teh pun terkejut bila tengok kawasan kat luar tu lampu tak nyala. Dan Teh macam perasan dekat dapur ada satu bayangan putih yang macam menyala, cahaya macam tu lah. Teh macam, lupa nak tutup tingkap. Dan Teh pun pergilah ke dapur. Pergi ke dapur tu, Teh pun buka lampu dapur dan terperasan bila Teh tengok dekat peti ais tu, ternampak ada susuk berwarna putih. Masa tu dia memang tak tengok apa dah, dia memang lari masuk dalam bilik. Masa tu memang sejuk tangan, besar rasa kepala. Korang pernah tak rasa takut dan rasa kepala korang besar, macam meremang macam tu kan? Masa tu tak tahu nak cakap apa lah. Dan masa tu memang menggigil gila lah. Dan dia pun kejutkan husband. Dia kata nampak ada sesuatu kat dapur. Macam husband ni kata, dah tahu dah kita tu nampak, tak payahlah keluar kan, ni bukan tempat kita. Tak lama lepas tu dia memang biar je lah lampu kat luar tu terbuka kan. Sebab kan dia rasa tak apalah kan. So dia pun tutup balik lampu bilik dan dia pun tidur. Masa tu nak tidur susah gila lah. Dan baru je rasa nak terlelap, tiba-tiba dia rasa ada sesuatu yang macam mencakau dinding tau. Macam sudah, aku baru nak tidur. Dia pun tengok ingat kat anak ke kan. Dan dia tengok anak dekat bawah tu macam elok je, tak ada benda pun. Dia pun biar je lah. Dan dia pun baru nak tidur. Dia tidur tu dah terlelap, memang dah terlelap. Tiba-tiba dia dengar ada orang panggil tau. Dia ingat kan anak kan, macam anak mesti panggil mama. Tapi kalau Teh dah macam tu dah, macam apa benda pula kan. Macam suara macam kakak ipar. Sebab suara kakak ipar Teh ni macam dia lembut sikit. Dan dia macam lepas tu macam bangun tengok malam lagi masa tu. Dia macam gelap lagi, siapa panggil aku? Lepas tu dia tengok macam dekat lubang pintu bilik dia tu ni macam ada orang lalu. Dia kata, siapa? Dia masa tu memang tak fikir dah, rasa takut hantu tak ada. Dan dia pun keluar lah bilik, sebab kan mungkin kakak ipar ke sesiapa yang nak minta sesuatu kan. Dan dia pun tengok telefon tak ada mesej, tak ada apa kat mesej group. Dan dia pun berani jugalah keluar tengok kakak ipar dia tengah duduk dekat meja. Lepas tu dia pun macam, dia pun pakai tudung, dia pun keluar tu. Dia pun pergi dekat dapur dan dia tengok kakak ipar dia tengah duduk termenung dekat meja makan. Dia kata, nak air tak? Dia tak jawab tau. So macam, okay tak apalah. Dia pun buat air. Lepas tu baru dia teringat dan tutup balik tingkap. Rasa macam seram sejuk lah. Teringat lah apa yang dia nampak tadi kan. Dan tu lepas tu dia pun buka peti air dan ambil je air. Dan baru nak duduk dekat meja kakak ipar dia tu, tengok kakak ipar dia dah tak ada.
Masa tu dia macam, uish, takkanlah masuk bilik kan. So masa tu macam cepat-cepatlah minum, and then teh belah macam tu je, masuk terus dalam bilik. Tu dia fikir, tadi macam Kak Ipah teh kan, tapi macam betul Kak Ipah. Dan dia pun macam, kau aku kena ni kan. So macam, awak lah aku keluar. Tengok jam, baru pukul 5.45 macam tu. Nak subuh dah. Lepas tu macam, ya kot, sebab mungkin dia orang bangun awal nak solat subuh ke apa kan, tahajud ke kan. Lepas tu dia pun positifkan diri lah. Lepas tu dia pun masuk tidur. Masa tu terlelap. Bangun pukul 6.45 dah masa tu. Dan dia pun keluar bilik lepas solat tu kan. Tu pun tengok Kak Ipah dia tengah buat susu kat anak dia. Lepas tu dia tanyalah, mana tadi ada bangun tak? Kak Ipah kata tak ada pula. Masa tu memang dia rasa aku dah kena ni. Dan dia pun cerita balik dekat semua orang yang ada dekat situ. Dan dia orang pun terkejut. Dan dia orang pun pernah dengar semalam. Dan dia orang pun dengar juga apa yang berlaku dekat dalam rumah tu. Dia dengar ada orang kat luar. Rupanya bukan teh seorang. Yang abang teh tu siap buka pintu, tutup. Sebab rasa ada ramai orang kat luar. Buka-buka tak ada orang pun. Dan lepas tu dia kata, kita balik hari ni lah. Kemas-kemas lah. Tengah hari tu kita orang balik. So homestay tu dia rasa dia tak beritahu nama homestay tu, tapi homestay tu dia rasa dia tak akan pergilah lepas ni. Sebab kan dia rasa lah mungkin dia jadi macam tu sebabkan PKP lama. Dan owner rumah tu pun kata memang masa PKP memang tak ada orang pun duduk dekat homestay tu. Dan bagi korang yang nak pergi check in kat mana-mana, korang kalau sebelum masuk tu seeloknya azan dululah. Sebab kan mungkin PKP sebelum ni orang jarang datang ke homestay ataupun hotel. Sekian saja dari Teh. Kalau korang belum lagi subscribe dia punya YouTube, boleh subscribe sekarang. Okay? Assalamualaikum.